Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita membaca kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Masih lagi berada di bawah tajuk kelebihan dan kepujian bagi orang yang berkahwin. Kita telah baca dahulu tentang dua kelebihan-kelebihan berkahwin. Yang pertama, untuk mendapatkan zuriat. Yang kedua, untuk menetapkan hati, menyelesaikan masalah syahwat. Sekarang kita masuk kelebihan berkahwin yang ketiga. Dengan sebab berkahwin itu menyelesaikan hati daripada mentadbirkan pekerjaan rumah, seperti memasak, menyapu rumah, menyediakan segala kehidupan dan barang sebagainya. Kerana isterinya yang soleh akan memperbaiki apa jua pekerjaan yang demikian, maka jadi selesailah hatinya di dalam berbuat ibadat dan menuntut ilmu. Faedah nombor 3 berkahwin ialah menyelesaikan persoalan rumah tangga. Masak selesai, rumah bersih, kehidupan selesa. Itulah tujuan kahwin. Kalau duk bujang-bujang ni, duk makan Maggi, kadang-kadang masak pun tidak. Pinggan bawah katil tu dekat 3 bulan, makan atas katil, habis makan masuk ke bawah katil pinggan, sampai habis stok pinggan di dapur, baru duk cari tang mana pinggan aku letak. Rupa-rupanya bawah katil. Tapi bila dah jadi isteri, dah dapat isteri, isteri buat syarat, makan tak katil. Lagi situlah nak tidur, situlah nak makan, situlah semut naik tak lagi. Mai makan dapur ni, bawa lah pergi makan kat dapur. Tertib sikit dah rumah tangga tu. Baju kita ni tuan-tuan, mai duduk hanger je. Pakai hanger, malas nak basuh. Tapi bila kita hangerkan, isteri kita cium satu-satu, yang mana dah bau, dia lempar lah peti mesin basuh. Kalau kita dah spender tu berapa tahun tak basuh, selagi boleh pakai, pakailah labu, pakailah. Tapi kalau isteri dia semak satu-satu, stokin dia cek, seluar dalam dia cek, baju dia periksa, semua dia periksa, itulah dia menyelesaikan masalah hati. Begitu pula lah orang perempuan. Dia tak payah fikir dah nak beli tu, nak beli ni, suami yang akan belikan. Abang pinggan habis, abang beras habis, abang gula habis, abang duit tak bayar lagi, api elektrik tak bayar lagi, abang ni selesai masalah dia. Cakap pada suami, abang gas dah habis, balikkan singgah beli gas. Selesai masalah hati isteri tadi. Bila semua masalah selesai, maka selesailah, khusyuklah di dalam ibadat. Saya selalu sebut pada tuan-tuan, kenapa rumah tangga kita tak seronok? Kenapa rumah tangga kita tak seronok? Kenapa rumah tangga kita ni tak seronok? Jawapan dia senang ya. Bila salah seorang daripada kedua-duanya tak buat kerja sebagai suami, tak buat kerja sebagai isteri. Itulah punca tak seronok. Kalaulah masing-masing buat kerja elok. Masalah sekarang ni ialah isteri baik, buat kerja elok, suami pula masalah. Isteri punya baiklah, sabar dengan anak, macam reba bas suami. Isteri ni macam reba bas, sekolah. Sak ambil anak, sak hantar anak, sekejap pergi tuition, sekejap pergi market. Tak lekang duduk di rumah. Sekejap ambil anak pula telefon, mau ambil, sekejap lagi ambil anak sana pula, sekejap lagi hantar rumah ustazah mengajar Quran, sekejap lagi ambil pula nak belajar piano. Sudah tuan-tuan. Sekejap lagi nak pergi market tertinggal pula, belacan patah balik pula. Tapi suami buat apa? Yang tu soalan itu. Tengok-tengok suami curang, suami cari orang lain. Apa perasaan isteri tadi? Abang tak nampak ke saya buat macam-macam untuk abang? Abang nak anak, saya beranak. Walaupun saya beranak, saya bela anak, saya bagi dia pakai, saya bagi dia minum, saya suap dia makanan.
bawa makan anak di kedai nasi kandar tu, isteri dah bancuh nestem di rumah. Pasal suami ajak makan di luar. Suami makan roti canai, tapi isteri dia duduk suap nestem ke anak dia. Isteri sanggup tak makan lagi, janji abang makan dulu, janji anak makan. Habis suami makan, anak makan, baru suruh pada suami, barulah isteri makan roti canai. Tu pun suami duduk kejar dia, cepatlah sikit, lawak ni, bola ni. Masa suami dia makan, mana ada isteri dia kata, cepatlah abang, lapar ni, abang seorang je makan. Tak ada. Suap hamba Allah. Sehari bila anak ada suami dia pegang pula, suami pegang, cepat-cepat saya makan tu. Mama 4 kali sudah telan tu. Dengan ngong 40 kali tak payah, 4 kali sudah lah. Bila seseorang buat kerja, yang lain tak buat kerja, tuan-tuan tengoklah kemusnahan akan berlaku dalam rumah tangga tu. Banyak orang jadi macam itu. Kemudian kata Sulaiman Ad-Darani, bermula isteri yang solehah bukanlah daripada dunia yang sia-sia. Tuan-tuan, kalau kita dapat isteri yang soleh, bukan sia-sia lah, dapat untung sangat-sangat. Tengok muka dia menyejukkan jiwa, duduk dengan dia menyelesaikan masalah. Di ofis macam-macam masalah. Bila dua hati dah terjalin, selamatlah pengantin. Duduk dengan dia menyelesaikan masalah. Di ofis macam-macam masalah. Balik ke rumah jam, banjir. Sampai di peti surat rumah, surat saman sampai. Menurut rekod kami, pihak tuan mempunyai rekod kesalahan di dalam berlaku kesalahan lalu lintas. Sila hubungi pejabat polis terdekat ataupun nombor-nombor di bawah untuk mengetahui keadaan saman trafik tuan-puan. Sila abaikan jika tuan-puan telah membayar saman trafik. Hai ustaz, macam ustaz tahu je, saya pun dapat. Apa yang ustaz tahu pula? Balik-balik mengajar, apa yang pula surat ni, urusan seripa duka ni, bila masa kita urusan pula. Oh, surat suruh semak saman trafik. Saya pun semak. Tak ada satu kereta pun tak ada. Artinya kata hantar buat apa? Rumah sekak jarang ke? Jadi tuan-tuan, susah hati macam itu bila tengok seorang isteri, Allah hilang. Segala susah hati itu campak depan pagar. Abang balik, ya Allah seronoknya, terus dipeluknya suami dia, diciumnya tangan suami dia, dipimpin suami dia. Abang nak makan dulu ke nak tidur terus? Ya Allah tuan-tuan, selesai masalah. Itulah dia isteri soleh. Rumah clear, bersih, makanan siap, mak tinggal pun. Saya dah kata banyak kali dah pada mak-mak mertua, janganlah hina menantu. Baru ni saya datang satu orang nak buat wasiat, syarikat yang menganjurkan wasiat, nak buat program di sekolah saya. Dia kata, ustaz, orang Melayu faham wasiat tu untuk orang yang dapat pusaka. Padahal wasiat ni untuk orang yang tak layak dapat harta pusaka. Orang Melayu hari ni dia wasiat harta pada anak dia, padahal anak dia tu memang dapat pusaka dah. Apa lagi nak wasiatkan? Yang kita kena wasiat tu pada siapa? Di antara salah seorang yang kita kena wasiat, kena bagi harta kita ialah menantu. Menantu kadang-kadang jaga pak mertua, jaga mak mertua lebih daripada anak sendiri. Berapa banyak isteri tuan-tuan bela mak tuan-tuan, padahal dia bukan mak isteri kita, dia mak kita. Yang patut bela kak kita, tapi kak tak boleh bela sebab suami tak bagi bela. Yang patut bela ialah adik perempuan kita. Adik perempuan kita pun tak nak bela sebab anak dia pun ramai tak terbela. Nak hantar mak lagi siapa nak bela? Lah kita kata biarlah abang bela. Pembohong je suami bela. Kamu driver lori, siapa nak bela? Kamu bela lori kamu lebih daripada mak kamu. Yang bela mak kita ialah isteri kita, merangkap menantu mak kita. Tapi apa yang mak mertua bagi pada menantu? Rantai di tengkuk,
Dia kata dekat anak dia, Din, rantai di tengkuk. Dia kata dekat anak dia, Din, rantai ni bagi kat Kak Long kamu. Dia anak sulung perempuan. Cincin ni ambil satu-satu, bagi dekat adik kamu. Suami dia tu kerja kilang, murah gajinya. Kesian dekat dia. Gelang lengan ni bagi dekat Kak Ngah kamu. Dia lelaki, dia tak pernah bagi apa-apa dekat dia sejak kahwin. Padahal Kak Ngah tak bela, tengok seminggu sekali. Kak Long setahun sekali, Tai Pusam baru balik. Kak Cik tak balik langsung, pasal suami tak cuti. Yang duk basuh berak dia, yang duk tempek bedak sejuk kat dia, yang duk teman dia pergi klinik, yang bawa dia pergi check up doktor setiap bulan, siapa dia? Menantu yang bawa. Menantu bawa naik kereta kancil, tinggal enjin tak tutup, pimpin mak di pergi klinik tu. Nak dudukkan mak atas kursi, baru nak cari parking. Bila mak dah duduk atas kursi di klinik, paling-paling kereta kancil tak ada. Kereta kancil berjalan lah. Menantu yang buat, tapi mak tak faham. Menantu itulah yang dikutuk. Harta haram dibagi, duit minta maaf, tanah nak tukar nama menantu, henti lah. Oh, kalau anak sendiri datang, ya Allah, macam-macam cakap dekat anak sendiri. Taklah Kak Ipah hang tu bukan jaga mak pun. Hari tu mak panggil lah, tak jawab. Nak jawab macam mana menantu tu? Tidur. Tak sedar, letih malam tak tidur. Jaga kamu makcik oi. Yang kamu ni kerja oi, Ton. 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 Hai. Dia tak fikir menantu dia tipu orang. Semalam 4 pagi dah bangun duk picit. Kamulah makcik leha oi. Bila anak dia datang mengadu, aku panggil tak mau jawab. Kalau panggil Tun, lalah aku pun tidur sekali. Tak main, lapang malah. Yang tu yang banyak berlaku. Hak saya cakap ni tuan-tuan, pengalaman saya. Orang duk jumpa saya beratus orang sebulan, tuan-tuan. Inilah. Jadi janganlah duk benci sangat. Kadang-kadang menantu tu jaga kita lebih baik daripada orang jaga. Begitulah juga dengan isteri kita. Kata Sulaiman Ad-Darani, bermula isteri kamu yang soleh bukan sia-sia. Dia menyejukkan mata kamu. Maka bahawa sesungguhnya adalah dia tempat menyelesaikan masalah dengan mentadbirkan dia akan pekerjaan rumah tangga, dan dapat kamu menyampaikan syahwat sekaliannya kepada dia. Itulah makna soleh. Akak-akak di balik belakang sana tu, cuba tengok makna soleh tu apa. Makna soleh ialah menyelesaikan masalah suami. Yang kedua, mentadbirkan pekerjaan rumah tangga. Jaga urusan kebersihan, kelengkapan, makan. Bila dua hati dah terjalin, selamatlah pengantin. Jaga urusan kebersihan, kelengkapan, makan, minum dalam rumah. Dan yang ketiga yang dikatakan soleh itu ialah dapat suami menyampaikan syahwat kepada dia. Mintalah bila-bila masa pun, melainkan waktu tak boleh. Waktu lain semua dia bagi. Tak pernah menolak. Waktu tak boleh je dia tolak. Saya ni kalau boleh abang saya bagi kat abang, saya pun tengah cuti ni. ABC, Allah bagi cuti. Bukannya lama pun Allah bagi cuti 7 hari. Sabar je lah. Tak boleh sabar ke? Minta elok-elok. Baik. Yang keempat, dengan sebab berkahwin menyukakan hati, menunjukkan dia dengan sebab muasyarah dan mukhalafah. Mukhalazah, dua ni. Muasyarah maknanya bercampur. Mukhalazah maknanya ialah bersekedudukan dengan isteri. Ya, bila kita duduk dengan isteri, bercampur dengan isteri, kedudukan dengan dia, bermain-main dengan dia, dengan maka demikian itu menyukakan akan hati. Tuan-tuan dengan isteri lah seronok SMS. Tapi berapa orang yang SMS dengan isteri dia? Dengan isteri lah seronok cakap.
seronok menyembang. Tapi sayang, bila dah kahwin, berapa ramai yang menyembang? Tak menyembang. Cuba pergi mancing dua-dua dengan isteri. Seronok je Luqman. Mancing blue stick, udang galah. Seronok tuan-tuan. Ini tinggallah isteri, kamu duduk rumah, aku nak mancing. Bawa sebulan sekali pergi mancing. Tak pun main layang-layang. Jadi isteri pegang layang-layang, suami tarik, lepas. Tarik jatuh dalam kolam. Masalah dia, kita hanya buat benda itu belum kita kahwin. Lepas kahwin terpaksa kamu, lantak kamu pula, letih nunggu kamu. Padahal selepas kahwin itulah yang paling seronok bermain, sebab dia halal. Pegang tangan halal, peluk pinggang halal, letak tangan atas bahu dia pun halal. Pergilah tuan-tuan ke Giant nanti balik kuliah, tak tangan atas bahu isteri, relax je lah. Halal. Seronok tak? Seronok. Tak beli apa pun seronok. Jimat duit tuan-tuan. Ambil isteri, saya kata dah dulu, tak dalam troli. Pegang isteri tu, tolaklah sekeliling Tesco tuan-tuan. Tuan-tuan tak beli apa pun dia gembira dah. Tempat yang menyeronokkan. Makan nasi sepinggan kongsi seorang dua orang, kan seronok tuan-tuan. Pergi ke nasi Rus Aladin, air satu gelas kongsi dua, pinggan Aladin, air satu gelas kongsi dua, pinggan pun kongsi dua. Makan hang suat usuat. Lantaklah orang nak kata kita apa pun, ni isteri saya, ni suami saya. Suat. Seronok tuan-tuan. Barulah keriangan ada. Ini tidak. Suami makan seorang-seorang sebelum balik ke rumah. Isteri duk melangut, manalah bapak kamu ni. Saya tengok, bila dah balik pukul 12, bapak nak makan. Makan apa dah malam? Tidur lah, terkedarah aja. Padahal isteri tak makan, tunggu suami. Cubalah kita bayangkan tuan-tuan, kalau kita menunggu seseorang, padahal orang lain tu dah buat benda lain di luar. Kita nunggu makan, dia dah makan. Tak kecewa kita? Ambil peranan sebagai suami, ambil peranan sebagai isteri. Kemudian kata dia lagi, maka yang demikian itu menyukakan hati dan menunjukkan dia yang menolong kepada berbuat ibadat akan Allah Ta'ala, dan menguatkan bagi hati atas berbuat ibadat akan dia, kerana tabiat manusia segan berbuat ibadat. Dia kena ada baja, dia kena ada semangat baru boleh berbuat ibadat. Baja dan semangat untuk berbuat ibadat ialah bila dapat pasangan hidup, bila dapat isteri, bila dapat suami. Kegemaran untuk puasa sunat makin membuat-buat. Abang 10 Muharram, 9 Muharram ni nak puasa tak? Puasalah. Okey, kalau puasa kita puasa je sama-sama. Seronok tuan-tuan. Seronok sangat buat ibadat sama-sama. Bangkit semayang malam sama-sama, baca Quran sama-sama, zikir sama-sama. Bukankah itu menyeronokkan berbuat ibadat? Kalau tuan-tuan mari mengaji seorang-seorang, tak seronok. Tak seronok. Tapi bila mengaji dua-dua orang tu lebih seronoknya. Habis kuliah nanti janji nak pergi mana? Sebelum kuliah tadi singgah makan mana-mana. Dengan anak, dengan isteri, dengan suami. Habis makan naik kuliah. Lepas kuliah ni nak makan tengah hari di mana pula? Subhanallah. Barulah seronok. Ada satu orang telefon saya, dia kata, Ustaz, terima kasih Ustaz, kerana Ustaz ceramah dalam CD ni. Anak-anak saya sangat suka dengar ceramah Ustaz. Dia pun dah tak minat dah. Tanda cat, tanda blot, semua dia tak minat dah. Yang mereka minat tanda Kazim sekarang. Kadang-kadang semalam Ustaz 2 CD dia menengok Ustaz. Jadi saya tak susah hati dah sekarang ni. Anak saya yang kecil tu pun Ustaz Kazim, Ustaz Kazim. Naik kereta pun dia bawa siap-siap ada CD Ustaz Kazim. Jadi bila mak suka, bapak suka, anak-anak mesti suka. Mula-mula anak-anak benci ke apa ni, ceramah-ceramah pula apa ni. Pasanglah ungu. Lah kumpulan ceramah, kumpulan penyanyi pun ungu, blue. Macam-macam, panas, hujan. Penyanyi pun ungu, blue.
Macam-macam. Panas, hujan. Nama kumpulan rock sekarang ni nama pelik-pelik. Hujan. Ribut, taupan, pilot, semuanya ada belakang. Yang itulah yang nak kita minat. Tapi bila dipasangnya CD kita, Allahu Akbar, berapa ramai anak? Berapa ramai anak ni yang tak suka, jatuh cinta. Jadi nak bagi macam itu tuan-tuan, kena ada sesuatu benda yang menyeronokkan mereka. Yang menyeronokkan itulah yang akan membuatkan kita suka beribadat. Kerana kata dia, berbuat ibadat itu menyalahi akan yang disukai oleh hawa nafsu. Maka dipaksa juga dibuat ibadat selama-lamanya, tanpa diberikan kesukaan, nescaya akhirnya enggan ia berbuat ibadat, atau malas ia berbuat ibadat. Maka jika kita berikan akan kesukaannya di dalam setengah waktu, maka rajinlah ia pada waktu berbuat ibadat. Dan beristeri itu adalah setengah yang disukai oleh nafsu, yang menolong akan rajin pada berbuat ibadat. Seperti makan akan makanan yang disukai oleh nafsu, menguatkan berbuat ibadat. Bila kita makan, sebenarnya ibadat kita pun kuat. Bila kita kahwin, sebenarnya kesukaan untuk membuat ibadat makin kuat. Itulah kelebihan kahwin. Berapa banyak orang yang tak kahwin, dia tak mau buat ibadat. Dia lebih suka berbuat benda-benda lain. Tapi orang yang dah kahwin, dia fikir lain lah. Dia fikir lain, nanti aku ada anak, lepas aku ada anak, aku ada cucu. Kalau aku tak reti agama, macam mana aku nak didik anak isteri aku? Itu yang orang yang berkahwin, dia mula mencari agama. Saya jumpa dengan penjuru hebah radio. Saya kata, kenapa radio ni banyak ceramah? Rancangan agama banyak, kenapa? Juru hebah ni kata, pengarah penyiaran ni kata, dia kata, Ustaz, kami dah buat survey. Jumlah pendengar radio kami ialah yang berumur 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas, kebanyakan orang dah tak minat dah lagu rock. Orang tak minat dah lagu indie ni, orang tak minat dah. Yang orang duk cari umur 40 tahun ke atas ialah agama. Sebab tu sekarang kami tarik pendengar, setiap jam ada agama, setiap 2 jam ada fikrah, setiap setengah jam mesti ada ceramah. Yang ni yang mereka buat. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya tengok dia punya ranking rancangan mereka setiap hari, yang dapat top 10 yang paling tinggi sekali ialah ceramah agama. Setiap 6.30, setiap 1.30 petang. Rancangan agama ni bila tengok saja, mereka ada ranking mereka. Saya tanya macam mana pihak radio boleh tahu rating dia. Dia kata kami ada alat. Tang mana nilai-nilai orang yang sedang buka. Bila buka bab ceramah agama ya, dia punya warna merah tu naik tinggi. Kesan dari Bila dua tidak terjalin, selamatlah pengantin. dia punya warna merah tu naik tinggi. Kesan daripada orang dengar ceramah agama. Jadi 40-an ke atas ni tuan-tuan, kebanyakan orang yang sudah berkahwin. Baik, Sayyidina Ali berkata, Ruhul qulub fa innaha idza karihat umiyat. Sukakan olehmu akan hati kamu dengan pekerjaan yang diharuskan bagi kamu. Hati kita ni kena bagi suka. Nak suka hati kena ada 3. Pertama, makan. Kedua, minum. Ketiga, bersetubuh. Makan, minum, bersetubuh. Itulah yang menggembirakan hati. Maka bahawa sesungguhnya hati kalau dipaksa dia dengan berbuat ibadat, tetapi tidak disukakan, selama-lamanya ia akan menjadi buta. Hati menjadi buta. Semayang tak berhenti, makan tidak. Makan saja. Bagus ni, tapi yang lain langsung tak makan. Siapa pun tak makan, saya makan saja. Lama-lama orang ni malas ibadat. Makanlah daging seminggu sekali. Makanlah ayam sekali seminggu. Makanlah buah-buahan setiap hari. Makanlah buah-buah oren yang warna oren setiap hari. Semuanya itu akan menambahkan kenikmatan untuk beribadat. Yang mana belum kahwin, kahwinlah. Yang mana dah kahwin, mesrakan dengan isteri. Bila mesrakan dengan isteri suami, insya-Allah kita akan rajin berbuat ibadat.
Dan tersebutlah di dalam khabar, lazimkan atas orang yang berakal itu ada 3 waktu. Tuan-tuan, kita semua ada 3 waktu. Waktu ni kita kena ada. Yang pertama, munajatlah ia dalam Tuhan, munajatlah ia kepada Tuhan, yakni berbuatlah ibadat dan hadirkan hati. Cuti-cuti, macam semalam kita cuti, buat qiyamul lail. Tak payah datang masjid pun tak apa, buat di rumah. Ada satu waktu, setiap Sabtu Ahad, bawa anak-anak pergi kuliah subuh. Kena buat. Dalam seminggu, sibuk macam mana pun, ada ruang untuk semayang berjemaah dengan anak-anak. Mesti kena buat. Bila anak balik cuti universiti, bila anak balik sekarang ni dah tamat pengajian, jangan biarkan mereka, hal mereka. Masa makan itulah tuan-tuan nasihat. Sekarang ni cuti sekolah. Sekaranglah masa untuk beribadat dengan anak-anak. Satu waktu. Waktu yang kedua, waktu berfikir. Adakah kita ini berbuat maksiat ataupun kita berbuat taat? Dalam kehidupan kita, kita cuma ada 4 benda. Dalam kehidupan kita, kita ada 4 perkara. Yang pertama, nikmat. Hari ini kita dapat nikmat pagi-pagi. Nikmat. Hari ini kita dapat nikmat. Pagi-pagi buta dah main kuliah subuh dah. Hari ini kita dapat nikmat. Pagi-pagi dapat mengaji dah. 1000 rakaat pahala kita dapat. Dengan sebab main mengaji. Nikmat. Kalau hari ini tak dapat nikmat, kita dapat bala. Bala, sakit, hilang, mati. Hari ini kita dapat apa? Taat. Boleh semayang, boleh mengaji. Tapi ada orang yang hari ini beroleh maksiat. Inilah 4 benda yang kita dapat sehari-harian. Yang pertama, nikmat. Sihat. Kalau tak sihat, bala, sakit. Hari ini kita dapat taat. Kalau tak dapat taat, dapatlah maksiat. Maka jika ada engkau mendapat nikmat, maka dituntut oleh Allah Ta'ala bersyukur. Syukur pada Allah, hari ini aku dapat nikmat. Syukur pada Allah, hari ini aku dapat nikmat. Aku nak amalkan apa yang aku mengaji pagi ni. Maka tuan-tuan dipanggil bersyukur. Aku bersyukur pada Allah. Allah Ta'ala bagikan sihat pada aku. Dapat aku mari mengaji. Duduk 2 jam. Daripada pukul 9 sampai pukul 10 tak habis lagi. Sampai pukul 11 tak habis lagi. Semalam duduk daripada pukul 7. Pukul 10 malam baru habis. Tak apa tak lazim ceramah sampai 2 jam lebih. Letih aku tunggu. Kan? Letih je Luqman. Tak letih tau. Tak terasa. Allahuakbar. 2 jam. Saya pun tak perasan. Tengok-tengok loh. Pukul 10 lah. Kita malam semalam. Lebih jam. Syukur pada Allah. Jadi bila kita dapat tu, maknanya kita bersyukur. Apa makna syukur? Maknanya ialah makin taat pada Allah. Yang kedua, kalau kamu mendapat bala, yang dituntut atas kamu ialah sabar. Lagi banyak orang lain sakit lebih daripada kita. Kita baru sakit kencing manis. Paha ni lenguh, betih lenguh. Lenguh lah ustaz, oi. Biasalah kencing manis. Sabar. Ada orang lain dah potong kaki. Potong jari. Saya kencing manis ustaz, doktor potong ibu jari ustaz. Tak apa, baru ibu jari, ada lagi 4. Orang lain dah potong kaki. Saya dah potong kaki ustaz, kencing manis ustaz. Habis kaki dia ustaz. Tak apa, baru sebelah. Ada belah kanan. Boleh pakai lagi belah kanan. Lompat boleh lagi. Saya dua-dua belah kena potong ustaz. Tak apa, ada juga kaki. Orang lain kaki potong, tangan pun potong. Kan hebat tu tuan-tuan. Ada orang sakit 3 tahun tak boleh bangun. Sabar. 3 tahun tak boleh bangun. Tidur di atas katil 3 tahun. Badan gemuk, jatuh bilik mandi pula. Tiga tahun. Badan gemuk, jatuh bilik mandi pula. Allah uji sungguh. Orang yang diharapkan bela mati pula aksiden.
Nak pergi ke bilik air tu bergolek, nak ambil wuduk tu bergolek. Dah ambil wuduk bergolek, panjat katil sembahyang atas katil. Sembahyang duduk berbaring. Seksanya. Tapi 3 tahun ini tuan-tuan, dosanya habis. Mengumpat tak ada, menampak maksiat tidak ada, buat jahat tak ada, mencuri tak ada, apa pun tak ada. Dunia ialah dunia baca Quran, dunianya dengan ceramah. Dia bagi tahu, hidup saya ialah dengan CD ustaz. Ada orang hantar CD, itulah saya dengar siang malam, ulang tajuk. Beratus-ratus CD saya beli ustaz. Saya cakap, apa akak susah hati? Doktor nak ubat dia tak boleh lah. Paksa badan dia gemuk. Kaki dia pula nak kata patah, tak patah. Doktor tak boleh repair lah kaki dia. Duduklah atas kaki, sabarlah. Dosa kaki tak ada, dosa ngumpat tak ada, dosa fitnah tak ada, dosa mencuri tak ada, apa pun tak ada. Dosa pula dihapuskan, sabarlah kau. Semayang pun senang, tak payah pakai telekung. Ambil selimut, tutup je badan. Ambil kain tuala, tutup muka, tutup kepala, nampak muka je semayang. Allahu Akbar. Senang tak semayang? Tak payah pakai anak telekung, kain telekung. Tak boleh bangun, semayang duduklah. Bila semayang duduk, ambil gebar, ambil selimut daripada kaki, tutup sampai ke tengkok. Ambil tawel, tutup daripada kepala sampai bawah tengkok. Semayanglah. Allahu Akbar. Senang sangat. Orang perempuan lain yang sihat-sihat kena pakai telekung. Jadi akak-akak kalau nak semayang supaya senang semayang, minta-minta lah. Ya. Wallahu a'lam. Yang mana faham, tak faham sudah. Baik, kemudian. Dan jika engkau berbuat taat, hendaklah engkau memandang oleh hak Allah Ta'ala. Daripada engkau memandangkan taat itu merupakan anugerah Allah Ta'ala atas kamu. Ni adik-adik ni, boleh hafal Quran, tiap-tiap hari tengok Quran. Bila nak pakai serban? Belum habis lagi. Habis 30 juzuk baru boleh pakai serban kan. Orang lain ada tengok Quran tiap-tiap hari. Adik-adik tengok satu huruf tu satu pahala lah. Tengok saja pahala lah. Syukur pada Allah. Orang lain tu tengok artis. Artis beranak, artis cerai, artis kahwin tak mengaku. Bila bercerai baru bising. Saya tidaklah kacak untuk dia. Amboi. Kan? Saya tidaklah kacak untuk dia. Amboi. Kan? Ini tuan-tuan yang mana nak dapat artis tegak-tegak je, dia dah ahli parlimen ya. InsyaAllah dapatlah artis tegak-tegak. Kita tu baca yang itu, tapi orang hak agama dia baca Quran. Quran lah sebaik-baik kita. Syukur pada Allah. Allah Ta'ala berikan kepada kita taat. Jadi Allah pilih adik-adik. Serupalah tuan-tuan. Allah pilih tuan-tuan datang. Ada datang pada Shah Alam, ada datang pada Kelang, ada datang pada Kuala Selangor semalam. Dia kata, Ustaz, saya daripada Kuala Selangor datang. Saya daripada Kelang, semalam daripada Johor pun datang. Ya, daripada Johor datang. Saya daripada Johor, Ustaz. Naik ke KL ni, saya nak dengar ceramah Ustaz. Besok saya balik pula. Allah pilih kita. Pada hawa kawasan ni, berapa ramai? Berapa ramai yang Allah tak pilih? Dia dah semayang, dah maghrib. Tahu kuliah kita ada. Tapi habis semayang maghrib, dia pun belah. Sebab apa? Sebab Allah tak pilih dia. Kira lah dia. Orang lain daripada Kuala Selangor, daripada Shah Alam, Kelang, Johor, turun datang nak dengar ceramah. Kita dengar ceramah, duduk di rumah boleh dengar. Tapi tak ada kehendak nak mari dengar. Heran tak? Saya tak heran. Sebab dia tak dapat pilihan daripada Allah. Maka tuan-tuan yang dapat ini, sabarlah. Syukurlah banyak-banyak. Isteri mau ikut, anak-anak mau ikut. Ada orang yang ajak anak tak mau ikut. Dia man siap dengar kuliah Ustaz Kazim. Tak nak lah. Ada kerja ni. Kerja apa kan cuti sekolah? Yalah banyak kerja nak buat. Sekolah dah buka tak lama lagi dah. Itu alasan. Tapi ada orang yang bawa anak dia senang je. Kadang-kadang anak ngajak mak bapak pula. Jadi bersyukurlah dapat anak yang macam itu. Tapi kalau hari ni tuan-tuan buat maksiat,
Apa yang dituntut? Yang dituntut oleh Allah Ta'ala ialah taubat daripada segala maksiat. Dengan demikian itu, engkau fikirkanlah. Yang ketiga, masa yang ketiga ialah dibiarkan dirinya berada di dalam bagi makan dan minum dan barang yang sebagainya daripada segala nikmat yang diharuskan oleh syarak. Maka bahawa sesungguhnya di dalam saat yang disukai oleh nafsu dapat menolong beberapa saat di dalam ibadat. Waktu yang ketiga ialah waktu makan. Waktu pertama ialah waktu bermuhasabah. Waktu yang kedua ialah waktu beribadah. Waktu yang ketiga ialah waktu berseronok-seronok, termasuklah makan, minum dan sebagainya. Ada satu saat yang dibolehkan dalam kehidupan kita, berseronok dengan isteri, berseronok dengan anak-anak. Jangan duk kira semayang je, dengan anak tak pernah senyum, dengan anak tak pernah bawa berjalan, dengan isteri tak pernah bercuti, bawa bercuti. Bila dua hati dah terjalin, selamatlah pengantin. Tak pernah bawa berjalan, dengan isteri tak pernah bercuti, bawa bercuti. Tak payah pergi luar negeri pun tak apa, berlambak tempat dalam Malaysia ni. Pergilah tempat cuti, bawa anak-anak. Nak rasa sejuk, pergi Cameron. Pergilah. Nak rasa panas, pergi kolam air panas. Apa masalah ya? Pergi kolam air panas, berlambak tuan-tuan. Di Sungkai ada, di Baling ada, di Negeri Sembilan ada. Kalau yang di Sungkai tu ada untuk family punya. Spa dia. Untuk family. Tutup segala pintu, tutup segala apa, duduklah nak beranak dalam tu. Nak bercampur di luar tu maklum sajalah. Main pupak kafe ni tu pakai sepeda kita pun plastik. Kita duduk dalam bilik spa tu, bawa anak, bawa segala isteri, lepak je tu. Pakailah macam mana pun, entahlah, mandi air panas. Dengan masak sudah, tu je lah. Masak apa Ustaz? Wallahualam, fikir-fikir lah. Sebab di luar tak kena orang rebus telur. Itu kan, masak telur dia di luar. Jadi kita dalam ni apa Ustaz? Faham je lah, itu je lah. Jadi kita boleh buat bercuti seronok. Apa masalahnya, bawa lah anak-anak pergi melawat. Sebab ni syarak suruh. Bukan suruh dia mengaji je. Saya tengok budak-budak besar ini hafal Quran. Besar ini hafal Quran. Bukan saya kata tak bagus. Budak ni nak main ni, besar-besar adik ni. Hafal Quran ni 4 tahun 5 tahun. Tak dapat ni, tak boleh makan nasi. Saya pergi ke satu mak tapis. Besar budak ni. Pakai serban, pakai jubah. Tak dapat makan nasi, tak ada lauk. Dapat sikit, makan nasi, lauk kicap. Tak dapat langsung, tak boleh makan. Padahal budak besar ni duduk atas riba bapak dia. Budak besar ni nak duduk atas tengkuk pak dia. Pak dia berjalan. Dia jalan kat taman bunga. Besar-besar ini nak main. Tak, di atas tengkuk bapak lari-lari. Pak terlupa pokok di atas. Tiba-tiba kita suruh dia pergi hafal Quran, tak ingat denda, mampus budak tu tuan-tuan. Lepas tu kita kena faham tahap-tahap dia, tahap bermain, tahap belajar, ada masa belajar, ada masa bermain, ada masa pergi makan, anak-anak pun teringin nak makan ayam goreng. Nak pergi ke sini, Amerika punya happy lah lutar, macam tadi ni ada happy. Balik kampung tu repeat, berotoklah sikit, laku tempat tu. Takkan tak ada yang Islam punya. Jadi bawalah satu-satu benda untuk kegembiraan. Saya kata dah tadi, isteri kita duduk di dapur, seperap di dapur, masak. Kerja. Cuci kain, basuh kain, lipat kain. Itulah kerja dia. Cuba hari itu kita bercuti. Seminggu kamu cuti ya. Jom, yang nak pergi mana? Cakap nak pergi mana nak cuti. Langkawi. Cakap nak pergi mana nak cuti. Langkawi, Penang, di Oman, Bangkok, cakap. Tapi kalau boleh abang nak pergi dekat sini je, kemusah je. Di sini dah halal. Si Zoo dah halal ya. Zoo nak buat apa abang? Daripada kecil sampai ketua saya Zoo je. Ada orang ada cuti je bawa ke Zoo. Okey bang, hari Ahad ni abang cuti, kita pergi Zoo je. Zoo lagi. Anak ni bila sebut Zoo muntah.
Tak ada lain ke tempat bapak daripada zoo bapak. Buat macam mana itu yang boleh jimat pun minyak. Jimat dekat tu tak payah bayar tu dia. Ambil satu saat. Bila saat ini tuan-tuan ada tuan-tuan akan ceriakan hidup tuan-tuan. Ceriakan hidup anak-anak. Baik yang terakhir. Kelebihan nombor 5. Kelebihan terakhir berkahwin. Kahwin ini ada 5 kelebihan. Dengan sebab berkahwin itu melawani hawa nafsu. Dan memerangi akan dia dengan mentadbirkan akan hak yang wajib atasnya bagi isterinya. Dia kata bila kita ni kahwin menjadikan kita ni melawan hawa nafsu daripada seorang perengus, seorang yang panas baran. Kita lawan hawa nafsu kita. Akhirnya kita akan jadi sabar. Saya ni ustaz, kalau tak ingat anak-anak ustaz, selama dah cerai isteri ustaz, tapi mengenangkan anak-anak ustaz tu sabar je. Itulah kahwin. Kalau tidak hari tu kita balun lah. Saya ni ingat dia ada mak bapak ustaz. Saya pula baik dengan pak mertua saya ustaz. Saya pun tak sanggup lah buat senangkan pak mertua saya ustaz. Lawan hawa nafsu. Saya kenangkan saya ambil dia tu ustaz, dah pegang dengan amanah Allah. Saya kena jaga ustaz. Kalau saya tak fikirlah akad nikah hari tu ustaz, lama dah ustaz. Itulah dia jadi kahwin. Saya ni tak fikirkan saya ni pasal ada suami ustaz. Kalau saya tak ada suami tak tahulah ustaz. Saya ni fikir ustaz ada hukum ustaz. Kalau tak ada hukum lama dah saya hanyut ustaz. Itulah nama dia melawani hawa nafsu. Kahwin tu melawani hawa nafsu. Tapi kalau kita tak terlawan, kita akan jadi buruk sangat. Buruk sangat perangai kita kalau kita tak boleh lawan hawa nafsu kita. Kita akan jadi seorang panas baran. Bukan setakat isteri kita pukul, anak pun kita bunuh. Dipijaknya anak sampai mati. Dicekiknya anak sampai mati. Orang yang macam ni dia tak boleh tahan. Dia tak boleh kontrol hawa nafsu dia. Dia tak boleh lawan. Sebab dia tak didik hawa nafsu dia. Orang yang berkahwin, orang yang membelah hawa nafsu dia. Dia lembutkan hawa nafsu dengan belayan-belayan, lama-lama nafsu tunduk. Bukan dia hangatkan lagi hawa nafsu. Kemudian, dan sabar atas kelakuan isterinya yang tiada muafakah dengan dia. Seorang suami yang baik melatih diri dia untuk sabar dengan perangai isteri. Seorang suami yang baik melatih diri dia untuk sabar dengan perangai isteri. Isteri melawan, jangan marah. Isteri bantah, sabar. Jangan angkat tangan. Jangan angkat kaki. Jangan angkat pisau. Kalau nak marah isteri, ingat perut dia tu pernah mengandungkan anak kita. 8 anak kita terbit daripada perut isteri dia. Kamu sanggup tampar dia? Sabar tangan, buh dalam pukit. Taklah jadi tampar. Kalau tuan-tuan nak tampar dia, tampar dengan pukit-pukit sekali. Tampar kan, duduk dalam dia. Ini tuan-tuan, tampar kan. Memang tampar lah. Dia isteri tu gatai mulut. Tampar lah. Gatai juga. Bila tuan-tuan nak marah, dia ingat apa yang dia buat. Nak marah suami, ingat apa yang dia buat. 20 tahun kahwin, pinggang dulu 24. Sekarang 48 pinggang. Siapa yang bagi makan kita? Tak suami kita. Tiap bulan fikir berah buat balik. Tiap hari beli ikan buat balik. Tiap hari beli susu buat balik. Tiap bulan beli baju. Pinggang 24, sekarang 44. Siapa yang menggemukkan? Suami kita. Syukur pada Allah. Sabarlah. Tapi banyak orang, dia tak pernah fikir. Kalau saya tak kahwin dengan awak, ramai lagi orang nak dengan saya buat tu. Ramai lagi. Tak macam mana saya kahwin dengan awak. Menyesal. Itulah penyakit. Dia tak mau sedar insaf, nikmat, pengorbanan yang diberikan. Dan pula menanggung atas kesusahan daripada isteri. Isteri sakit. Dengan sebab isteri sakit, tunggu di hospital. Dengan sebab suami sakit, isteri tidur atas lantai. Bawa tikar, bawa tutup. Semang di bawah. Nak tidur atas katil, nurse marah. Nak tidur atas katil, suami tak muat, suami susah.
Lah tidur atas kursi. Tak pun tidur, kepala dia duduk atas katil. Tidur macam tu. Jangan tengok. Kalaulah suami tu insaf, jangan dekat isteri aku, pergilah balik pi'ah. Sial kamu tidur macam ni tak selesa. Pergilah balik. Tak apa abang. Siapa nak bawa abang ke tandas nanti? Siapa yang nak urut abang kalau abang lenguh? Tak apa. Nurse ramai. Sakit-sakit pun katik abang ni. Sebab tu lah tuan-tuan, nurse laki-laki kena ada. Supaya jaga orang laki-laki sakit. Barulah suami tak mengada-ngada. Nurse laki-laki. Sing pula lah. Gambar. Encik sudah makan ubat? Sudah. Dah makan, saya sikit. Memang dia makan. Encik sudah makan ubat? Sudah. Dah makan, saya sikit. Memang dia makan. Ini nurse semua cun-cun, lawa-lawa belakang. Macam mana orang lelaki tak suka masuk? Tak sakit pun nak masuk. Dah sihat pun melawat. Katil tempat dia sakit. Kenapa encik nak melawat katil tempat saya sakit tu? Nak melawat lagi. Nak melawat nurse, bukan melawat sakit. Bukan melawat katil. Jadi cubalah tuan-tuan tengok. Susah. Ada setengah orang masa seronok je seronok. Masa sakit dah tak peduli dah. Masa sakit tak peduli. Isteri dia masa sihat kurus, cantik, ramping elok. Bila gemuk, ya Allah, bila sakit badannya gemuk. Dia pakai baju kurung tu, nampak kulit dia menggelepih. Perut dia tu menggelepih di bawah. Kena angkat perut dia, baru jumpa. Tak bawa balik. Subhanallah. Tapi ada suami yang masih sayang pada dia. Subhanallah. Naik motor sekali, jalan sekali, tunggu isteri dia. Baiknya seronoklah tuan-tuan kalau dapat suami macam itu. Ada juga isteri yang jaga suami dia. Heret suami, walaupun suami tu maki dia. Tak sedar air kencing duk bergantung di sebelah. Naik pula wheelchair, isteri duk tolak tu pun duk maki isteri dia depan orang ramai. Tolaklah macam itu, buat yang macam mana buat tu. Hei, tak faham-faham. Depan orang ramai. Dia nak masukkan lift kod depan, dia bukan boleh kod depan, dia kena konon macam tu. Isteri masuk dulu kod belakang. So isteri ni letih lemak, tapi jolok nak masuk juga. Tersangkut jerkah isteri dia. Yang kita tu dalam lift, buatlah yang macam nurse buat. Bodoh betul. Hei, sabar je isteri, senyum je. Kali macam ni tarik ke belakang pula. Kalau kita ada tuan-tuan, tolak dia. Duduk di situ, panggil nama tolong. Jaga ni, lawan hawa nafsu. Kalau nak kira Ustaz, saya bubur racun Ustaz. Tapi sebab dia suami, dia isteri, dia sumber pahala, layanlah sikit. Layan suami, layan isteri itu sumber pahala. Sabarlah banyak-banyak. Dan kata dia lagi, dan mengusahakan ia di dalam mengislahkan isteri, mengislahkan suami, dan menunjuk dia kepada jalan Allah Ta'ala dan syariat Nabi Muhammad. Itu nikmat terusnya berkahwin. Kita cari jalan macam mana nak jadikan suami kita baik. Macam-macam jalan nak bagikan suami baik. Isteri dah dapat dah. Dapat hidayah, dapat pengajian, tapi suami masih belum dapat. Macam mana nak dapat? Cari jalan siang malam. Doa tak berhenti. Suami dah dapat, isteri pula tak dapat. Cari jalan tuan-tuan. Kita kasih pada isteri kita. Kalau betul-betul kasih, ajak dia masuk syurga. Ajak dia pakaian. Bila dua hati dah terjalin, selamatlah pengantin. Betul-betul kasih, ajak dia masuk syurga. Ajak dia, pakaian dia, semayang dia, perangai dia, sopan dia, santun dia, kena ikut. Bimbing isteri kita. Isteri kita ni keluar rumah tudung tak pakai. Adik-beradik mari ke rumah, sepupu sepapan datang ke rumah, aurat tak ditutup. Jangan berhenti daripada nasihat. Tutup pak, dia sepupu kamu, boleh kahwin. Abang, dia dengan saya satu datuk. Kami dah macam adik beradik dah abang. Kamu boleh kahwin, tutup aurat. Cari jalan. Jadi carilah jalan tuan-tuan.
Jangan cakap saja. Kadang-kadang kena hadiahkan dia. Kena hadiahkan dia, kena bagi dia, kena bawa dia dengar. Tengah suami dia datang seorang, isteri tinggal di rumah. Nengok televisi, nengok drama. Bila nak berubah? Kena ubah tuan-tuan, cari jalan. Dan berusaha pula mencari rezeki yang halal kerana memberi belanja. Dan mentarbiahkan segala anaknya. Maka sekaliannya itu ialah amal yang sangat besar pahalanya. Kerana adalah pekerjaan yang demikian itu riayah dan wilayah. Maka kelebihannya sangat besar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaumun min walin adilin afdalu min ibadatin 70 sanatan." Sehari daripada suami yang adil, yakni orang yang mempunyai perintah yang adil, lebih afdal daripada berbuat ibadat selama 70 tahun. Kita sekarang dah ada isteri, kita sekarang dah ada anak, kita sekarang ni dipanggil apa? Dipanggil wali. Kata Nabi, siapa-siapa yang jadi wali, siapa-siapa yang menjadi wali, maka dia adil, maka perbuatan suami tadi lebih afdal daripada beribadat 70 tahun. Yang mana belum kahwin, kahwinlah tuan-tuan. Sehari tuan-tuan ibadat, 70 tahun punya ibadat. Kalau tuan-tuan adil. Kalau 40 tahun, caraklah tuan-tuan sendiri. Berapa juta tahun dapat. Kalah umat Nabi Nuh AS lebih daripada 1000 tahun. Tapi jadilah suami yang adil. Pergilah. Apa benda yang kita dah beli untuk kita? Alat memancing kita, 2,000 lebih. Alat golf kita, 25,000 lebih. Kita beli untuk kita. Isteri kita ajak pergi Langkawi, pilih pinggan mangkuk vision. Bawa lah. Cik Luqman no? Bawa RM2 beli dekat Haji Mai Group no. Silah. Baca sikit waja'alna min baini aidihim. InsyaAllah tak dapatlah, tak kenalah cukai. Untuk golf kita punya set, kita boleh beli 50,000, 20,000. Untuk golf kita punya set, kita boleh beli 50,000, 20,000. Untuk set memancing pun kita boleh beli belah-belah ribu. Isteri kita berkhidmat, dia beli periuk tu pun untuk kita. Bang, beli periuk. Kat mana Langkawi? Periuk berlambak-lambak nak beli apa lagi? Padahal dia beli periuk tu pun untuk kita. Kalau kita beli untuk golf, untuk kita, dia bukan main golf. Kadang-kadang kita mancing, beli set mancing tu pun bukan untuk dia, untuk kita je. Tak pun mancing-mancing dapat ikan, buang balik. Cintailah alam sekitar. Bertaruh dekat 40 minit, tarik lepas. Bila dah nampak, menang. Buang-buang-buang, pak. Kenapa buang ikan? Cintailah alam semula jadi. Kalau kamu cintai, yang kamu kata dimancing, buat apa? Kawan tu dah terkoyak lidah, dah terkoyak mulut, nak makan pun tak boleh dah. Itu tabiat orang kita tu, setengah-setengahnya sayang pada alam sekitar. Dapat ikan buang. Baik tu sah mancing. Pergi mancing dekat pasar tu, banyak. Tak payah nak tunggu berjanjang. Baik, kemudian. Maka adalah orang yang menanggung kesusahan isterinya, kesusahan anaknya. Pahalanya macam pahala susah di dalam perang fi sabilillah. Subhanallah. Tuan-tuan ada isteri, anak degil, isteri degil, susahnya jaga isteri dan anak-anak, susahnya berhadapan dengan suami, pahalanya macam pahala berperang pada jalan Allah. Jangan merungut bila tuan-tuan dapat anak-anak yang degil. Jangan tuan-tuan merungut bila dapat isteri jahat. Nabi Yunus tak pernah merungut bila dapat isteri kuat beleteh. Sebab itulah satu jalan, kata Nabi Yunus, untuk memudahkan aku masuk syurga. Subhanallah. Tuan-tuan kalau dapat isteri kuat beleteh, senyum. Bila orang cakap, senyum je. Nampak macam ni. Senyumlah. Kamu beleteh pada abang, abang mudah masuk syurga. Beletehlah wahai isteriku. Jadi akak-akak beletehlah banyak-banyak. Senang suami masuk syurga. Dan tuan-tuan pun bersyukurlah kalau isteri beleteh. Itu satu jalan masuk syurga. Sabar, ya, relax.
Tapi Ustaz, masalah saya, isteri saya tak cakap apa Ustaz. Diam, kurang cakap Ustaz. Susah lah masuk syurga tu. Lagi senang isteri yang macam itu, lagi senang. Senang didik dia, tak nak bantah apa pun. Baik, dan kata dia, belanja yang diberikan kepada isterinya, belanja yang dibelanjakan kepada isterinya, beli baju, beli makan, beli apa benda untuk isteri, dan belanja makan anaknya, belanja sekolah anaknya terlebih besar daripada pahala belanja dalam perang fi sabilillah. Daripada pahala belanja dalam perang fi sabilillah. Tak payahlah tuan-tuan nak jadi mujahid pergi perang dengan Ariel Sharon. Perang dulu dengan isteri di rumah. Ini tidak nak jihad, tidur di masjid 3 hari, tidur keluar 40 hari. Apa sebab nak tidur di masjid 40 hari? Jihad Ustaz, dakwah. Ni baca hadis Nabi ni. Kamu didik isteri kamu, didik anak kamu, beli makan, beli ikan, beli nasi pada dia, lebih besar daripada pahala berjihad pada jalan Allah. Kata dia, dinar yang kau belanjakan dalam perang, dinar yang kau belanjakan untuk memerdekakan hamba, dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin, dinar yang kau belanjakan kepada isteri kamu, pahalanya lebih besar daripada pahala yang paling besar ialah pahala dinar yang kau belanjakan pada isteri kamu. Ada 4 jenis sedekah. Sedekah perang, yang keduanya sedekah untuk dimerdekakan hamba, yang ketiganya sedekah untuk fakir miskin, yang keempat sedekah pada isteri. Yang paling besar pahalanya ialah bersedekah pada isteri. Jangan kedekut. Abang, beras dah habis, nak ambil duit beli. Abang nak belanja, abang nak hantar duit kat mak, mak tak ada duit, nak ambil sedekah tu paling besar. Jangan tuan-tuan kata, kamu asyik tengok muka aku duit, asyik duit tengok muka aku. Orang macam ni tak nak pahala, rugi. Tuan-tuan kalau dapat isteri yang tak pernah minta duit pada tuan-tuan, tuan-tuan rugi. Saya bersyukur Ustaz, setakat ni isteri tak pernah minta duit kat saya, selamat duit saya Ustaz. Rugi. Tuan-tuan kata, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, isteri saya diet Ustaz, tak pernah makan Ustaz, dia makan roti Ustaz, syukurlah, selamat makanan saya Ustaz. Rugi tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak satu hadis Nabi sebut, siapa-siapa ni, Nabi kata apa? Barang siapa yang membelanjakan seorang laki-laki atas isterinya, maka hukumnya adalah sedekah. Baju, tudung, anak tudung, stokir, rantai dia, makan minum dia, biskut dia, sarapan dia, semuanya itu sedekah. Dan bahawasanya seorang laki-laki itu sungguhnya diberikan pahala di dalam belanja sekaliannya. Apa jua perbelanjaan dia, perbelanjaan tambang bas teksi dia ke, perbelanjaan kesihatan dia ke, sehinggalah mengangkat satu suap ke mulut isterinya pun, setiap satu suap itu dikira pahala. Cuba tuan-tuan tengok isteri tuan-tuan makan nasi berapa suap. Balik nanti kira. Duduk depan dia kira. 1, 2, 3. Sepinggan 40 suap. 1, 2, 3. Sepinggan 40 suap. 40 pahala. Kalau 4 pinggan, sarapan saja 4 pinggan macam. Tengah hari lagi, petang lagi, malam lagi. Tengok bola pun makan lagi koci. Ya Allah, lagi banyak suap koci. Untung tuan-tuan kalau dapat isteri kuat untuk kedarah tuan-tuan. Syukur. Tiap satu pahala. Jadi akak-akak lepas ni makan banyak-banyak untuk suami. Sebab tu orang Turki makan banyak. Orang Arab cuba tengok badan macam kena pump. Macam pumpung badan ni. Dulu masa anak darah lah, ya Allah, lawa ayamat. Lepas kahwin, ya Allah, kusyen kereta tak muat, duduk kat belakang saja. Sebab dia faham satu suap satu pahala. Suami suruh makan. Tu yang masuk kencing manis. Tu hospital saja. Saya kata ada orang Arab, orang paling kuat sekali kencing manis. Makan tak berhenti.
Baik, bukanlah maksud di sini suruh kuat makan. Maksudnya ialah jangan berkira dengan isteri. Apa yang kita buat kepada isteri semuanya adalah pahala. Sehinggalah Abdullah bin Mubarak berkata ketika dalam satu peperangan, dia duduk dalam kemah dengan sahabat-sahabat. Esok nak perang, malam ni jaga nak perang. Abdullah tanya pada sahabat dia, kamu tahu tak apakah pahala yang lebih besar daripada kita sekarang ni? Jawab sahabat-sahabat Abdullah Mubarak, kami tak tahu wahai tuan. Kata Abdullah, orang kaya ni nak pergi perang ni, dia kata pahala yang lebih besar ialah seorang bapa yang bangun tengah malam, tengok anak-anak dia tidur yang kecil-kecil. Bapa tadi ambil selimutkan anak dia, ambil kelambu, pasang kelambu anak dia. Bapa yang bangun macam itu lebih besar pahalanya daripada berjihad pada jalan Allah. Untungnya tuan-tuan, tengah malam anak kita menangis, sabar, pahala jihad sudah sampai. Anak kita sakit, mama, papa sakit, jangan marah. Dia sebenarnya pahala untuk tuan-tuan. Jadi bersyukurlah kalau kita dapat anak yang macam itu. Tambah pula anak cacat yang jarang tidur, susah tidur. Kita tidur, dia jaga. Dia jaga, kita nak tidur. Sampai lah kita tak tidur. Sebenarnya pahala lagi besar daripada jihad fi sabilillah. Ya, pengisyarat masa tamat sudah pun sampai. Jadi bila dia duduk depan tu maknanya masa dah tamat, sudah-sudahlah dia. Jadi tuan-tuan, saya ucapkan ribuan terima kasih pada Ustaz Zuhair dan sahabat-sahabat ahli-ahli jawatan kuasa semua. Terima kasih pada tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.